Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung kepada topik yang berikutnya iaitu an-nasab. Berkaitan dengan nasab. Ta'rifun nasabi. Okey, nasab. Okey, an-nasabu fil lughati huwa al-qarabah. Nasab dari segi bahasa maksudnya kerabat, hubungan kerabat. Wa fi istilahi fiqhi yaqumu ala asasi ma'nahu al-lughawiyyi. Dan menurut istilah fiqh, nasab itu dia menepati secara asasnya maknanya dari segi lughah. Maksudnya dari segi lughah kita sebut tadi nasab ni maksudnya kerabat kan. Dari segi mana dari segi istilah fiqh pun dia juga samalah dengan makna dari segi lughah itu hubungan kerabat. Namun sini dia bagi penjelasan lagi detail lah sini. Wa huwa silatus syakhsi bi ghairihi. Silatus syakhsi bi ghairihi maksudnya hubungan seseorang dengan orang lain ala asasi qarabati qaimati ala silatid dami. Maksudnya atas asas hubungan kerabat yang timbul atas hubungan darah. Nasab kan, macam kita ada nasab dengan ayah kita, nasab dengan mak kita, nasab dengan adik-beradik kita, nasab dengan pak saudara kita. Jadi kita tahu macam mana dia punya susu galur, hubungan nasab tersebut kan. Jadi kalau tengok sini nasab ni dia ada kaitan dengan hubungan darah. Okey, kenapa perlu tahu sangat ni pasal nasab ni? Dia ada sebabnya. Kita akan tengok. Okey, wan nasabu asasun hamun li ahkamin kathiratin mutanawwi'atin kal irthi wan nikahi um, hillan wa hurmatan. Okey, nasab ni dia merupakan asas yang penting bagi hukum hakam yang sangat banyak dan pelbagai. Seperti kal irthi, seperti pewarisan. Seperti pewarisan. Maksudnya terima harta pusaka. Terima harta pusaka ni, dia kena tahu siapakah yang terima, siapa yang tak terima. Yang tu kita kena tengok ada hubungan nasab ataupun tidak. Kemudian juga berkait dengan nikah. Sama ada halal ataupun haram bernikah. Juga kita kena tahu nasab. Nak menikah dengan adik-beradik sendiri mana boleh. Kan? Tapi kalau orang perempuan tersebut tidak ada hubungan nasab dengan kita, maka halal lah kita menikah kan. Tapi kalau ada hubungan nasab seperti anak saudara, anak abang, mana boleh menikah? Itu haramlah bernikah. Ini Ustaz rasa dah jelas perkara ni kan. Kemudian wali wilayah, kuasa perwalian, bak wali. Biasa kita ni bak wali, biasa kita cakap bak wali nikah lah. Jadi bak wali nikah ni kena tengok siapa ayah kita. Jadi ayah kandung kita ni siapa. Okey, tu bak wali. Wal wasiyah juga dan bak wasiah. Kalau bagi wasiah kepada waris, kan? Waris maksudnya waris hubungan darah. Tak boleh. Kan Nabi kata la wasiyata li warisin kan. Jadi kalau bagi wasiat kepada waris, bagi wasiat kepada anak kandung yang dia boleh terima pusaka, maka tak sah. Dengan syarat yang tertentu yang tu kena rujuk dalam bab pusaka lah. Wa ghairu dzalika dan lain-lain lagi lah dalam bab perkara ni. Okey, min ajli dzalika kana la budda min bayani dalaili allati yasbutu bihan nasabu. Jadi dengan demi perkara ini maka tak dapat tidak kena dijelaskan segala bukti-bukti atau segala bukti-buktilah yang boleh disabitkan dengannya nasab. Wa dhabtuha dan hendaklah ditetapkan perkara tersebut supaya benda tu kena ada benda tersebut ataupun orang kata dalil-dalil ataupun bukti-bukti untuk membuktikan nasab tersebut bima la yada'u majalan liribatin yang tidak boleh meninggalkan ruang untuk keraguan au ittirab ataupun keraguan fi tariqi isbatiha untuk cara untuk nak mensabitkan bukti untuk nasab tersebut. Okey, fa kaifa yasbutun nasabu baina syakhsaini subutan syar'iyyan. Dan bagaimanakah cara untuk kita nak membuktikan nasab antara dua orang? Cara pensabitan yang diakui oleh syarak. Di mana tatarattabu bimujabihi al-ahkamu asy-syar'iyyatu muta'alliqatu bihi. Yang mana timbul ke atas kesan bila kita dah mensabitkan nasab tersebut, hukum hakam syarak yang berkaitan dengannya. Jadi sekarang ni dalam bab nasab ni kita nak bincangkan apakah cara-cara untuk nak membuktikan wujudnya nasab. Kan antara dua individu. Yang mana kesannya akan menimbulkan hukum hakam syarak yang sebenarnya kita sebut tadilah.
dalam bab pusaka, dalam bab nikah, bab wali, wasiat dan semua dengannya. Okey. Musbitatun nasabi. Musbitatun nasabi maksudnya perkara-perkara yang boleh disabitkan dengannya nasab. Okey, yasbutun nasabu syar'an biwahidin minal mujibati taliyah. Disabitkan nasab. Maksud nasab ini boleh dibuktikan secara syarak dengan salah satu daripada perkara-perkara berikut. Daripada 3 perkara berikut. Al-awwalu syahadah. Yang pertamanya syahadah. Itu penyaksian. Saksi, ada saksi. Okay. Wa yushtaratu fi syahadati rajulani. Disyaratkan pada saksi tersebut 2 orang lelaki mimman tawafarat fihim syurutu sihhati syahadati tahammulan wa adaan. Maksudnya 2 orang lelaki yang cukup padanya syarat-syarat sah penyaksian. Sama ada tahammulan wa adaan. Sama ada dia nak menanggung saksi penyaksian tersebut dan juga untuk dia ada, untuk dia nak menunaikan penyaksian tersebut. Jadi maksudnya orang ni memang betul-betul layaklah untuk menjadi saksi untuk dibuat penyaksian tersebut di mahkamah. Jadi fala yasbutun nasabu bi syahadatin nisa. Maka tidak boleh disabitkan nasab dengan penyaksian wanita. Wala bi syahadati rajulin wa imra'ataini. Dan juga tidak boleh, tidak sah penyaksian pembuktian nasab ini melalui penyaksian lelaki dan 2 orang perempuan. Li'anna nasaba far'un minan nikah. Kerana bab nasab ni adalah satu cabang daripada bab nikah. Wan nikahu mimma la yattali'u alaihi fil ghalibi illa rijal. Sedangkan bab nikah ni adalah perkara yang biasanya tidak dilihat kepadanya secara ghalibnya melainkan lelaki. Biasanya maksudnya dalam bab nikah ni biasanya yang terlibatnya dalam bab penyaksian ni adalah lelaki. Lelakilah yang biasa melihat ghalibnya dari segi bab kahwin. Bab kahwin ni biasanya ini adalah satu perkara yang biasanya yang terlibat padanya adalah lelaki. Jadi fala tuqbalu syahadatun nisa'i fihi, maka tidak diterima penyaksian wanita padanya. Ni kita melihat dari segi fiqh dia cakap macam ni. Kerana mungkin ada pelajar yang tertanya macam mana boleh berlaku perkara ni sampai nak sabitkan nasab dengan melalui penyaksian. Jadi kita tak boleh bandingkan apa yang disebut dalam fiqh ni dengan apa yang berlaku sekarang. Dekat negara kita lah khususnya kan. Sebab kat negara kita ni dari segi bila bab kahwin ada dari segi rekodnya, ada sijil kahwinnya. Kemudian bila nak beranak nanti ada surat membuktikan berlaku perkahwinan. Kemudian direkodkan di Jabat Pendaftaran Negara. Itu sudah dipanggil sebagai sistematik. Tapi zaman dulu-dulu belum ada sistem. Kan? Sistem memang tidak ada pun. Surat kahwin pun tak ada. Surat beranak pun tak ada. Kena pula nanti bila berlaku kematian. Ayah mati, berlaku peperangan. Maka semua perkara ni sudah tidak boleh dibuktikan. Jadi inilah datangnya penyaksian. Hukum asal di sini. Kalau zaman dekat kita sekarang ni, mungkin perkara ni boleh berlaku. Anda kata berlaku malapetaka. Berlaku peperangan. Berlaku banjir, tsunami, semua sekali. Habis segala dokumen-dokumen tiada. Kan? Jadi segala sistem pun semua mati belaka. Sistem dan komputer semua sekali tak ada. Jadi mungkin berlaku perkara ni. Kan? Mungkinlah akan kembali kepada cara asal. Inilah asasnya. Kalau nak membuktikan perkara ni, maka kalaulah berlaku peperangan, hilang segala dokumen, maka kena pergi kepada hukum asal ini. Inilah hukum asal yang diakui oleh syarak untuk membuktikan nasab yang pertama melalui penyaksian. Kemudian asal ni al-iqrar. Al-iqrar wazalika ikrar ni pengakuan. Yang pertama tadi penyaksian. Penyaksian ni oleh 2 orang lelaki menyaksikan bahawa ini adalah anak kepada si Ali contoh, anak kepada Ali contohnya. Okey. Yang keduanya ikrar. Ikrar maksudnya pengakuan. Wazalika bi an yuqirra ar-rajulu annahu walidu Zaidin masalan. Atau an yuqirra Zaidun bi annahu ibnu dzalika ar-rajuli. Maksudnya yang keduanya adalah pengakuan. Pengakuan. Maksudnya seorang lelaki tersebut mengaku bahawa dia ni adalah ayah kepada si Zaid contohnya. Dia kata aku ni ayah Zaid sebenarnya. Aku ni ayah Zaid. Ni selepas berlaku peperangan ke, tsunami ke, semua dokumen dah ada.
Tiba-tiba tempat, orang kata tempat pemindahan ke, tempat persinggahan ke, tempat orang berlindung ke, adalah anak. Ni dia kata, akulah anak Zaid contohnya kan. Aw an yukira Zaidun, ataupun si Zaid tu, si anak tersebut, dia mengaku bahawa dia ni adalah anak kepada lelaki berkenaan. Okey. Wa innama, ni contoh pengakuan dah. Wa innama yu'tabaru hadzal kalamu min kulli minhuma wa yu'addu iqraran idza tawaffarat fihi syurut taliyah. Sesungguhnya dia kata diambil kira kata-kata tadi tu, kata-kata pengakuan kan, daripada tiap-tiap daripada mereka berdua ni, sama ada daripada pihak bapa ataupun pihak anak, wa yu'addu iqraran, dan dikira sebagai ikrar. Ikrar yang diakui di mahkamah, idza tawaffarat fi syuruti taliyah, jika cukup padanya syarat-syarat berikut. Awalan alla yukadziba hadzal iqraru al-hiss, alla yukadziba hadza iqrara al-hissu. Maksudnya pengakuan tersebut tidaklah dibohongi oleh al-hiss. Al-hiss ni maksudnya dari segi logik lah. Maksudnya pengakuan ni tidak orang kata tidak boleh dibantah oleh logik. Maksudnya tidak bercanggah dengan logik lah sini. Maksudnya pengakuan ni tidak bercanggah dengan logik. Contohnya apa dia kata? Wadzalika bi an yakuna fi sinnin yumkinu an yakuna hadha al-ibnu min dzalika al-abi. Contohnya dia kata hendaklah pertama dia kata hendaklah mereka berdua ni berada dalam satu umur yang memang anak itu munasabah daripada umur tersebut, umur munasabah dengan si ayah. Jadi umur antara anak dengan ayah tu munasabah. Okey, jadi hak tu memang boleh terimalah. Tapi dia kata falau kana fi sinnin la yutasawwaru ay yakuna minhu. Tapi jikalau sekiranya mereka berdua ni berada di satu umur yang tidak boleh terbayang bahawa itu adalah anak dan bapa. Sebagai contoh, ka'an kana musawiyan lahu fi sinni. Contohnya, si Ali dia mengaku mamat tu ayah dia. Tapi mereka ni umur sama, umur 20 tahun. Umur 20 tahun, umur 19 tahun, sama duduk sama, maka lam yasihha hadzal iqrar, maka tidak sah pengakuan ini. Walam yasbut bihi nasabun, maka tidak boleh disabitkan dengannya nasab. Maka Ali yang mendakwa mamat tu ayah dia tu, sedangkan mereka ni umur sama-sama 19 tahun, maka tak boleh dikatakan dia ni anak dan ayah. Kenapa? Litakdzibil al-hissi lahu, kerana logik telah membohongi. Maksudnya logik telah membohongi pengakuan tersebut. Maksudnya pengakuan tersebut telah bercanggah dengan logik. Jadi tak boleh. Dia jadi nasab antara mereka berdua. Kerana pengakuan tersebut bercanggah dengan logik al-hiss. Okey. Wallahu a'lam, kita sambung pada klip yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.